Sekarang. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Ceritanya sambung dengan yang telah lepas yang mana Allah Ta'ala firman katanya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ayat yang dulu katanya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Maka di situ Allah Ta'ala buat rupa soal, katanya betapakah kamu kufur dengan Allah Ta'ala padahalnya kamu itu dijadi oleh Allah Ta'ala menghidupkan kamu dan Allah Ta'ala mematikan kamu dan kamu dikembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah itu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah Ta'ala juga ialah yang menjadikan langit dan menjadikan untuk kamu akan segala perkara yang ada pada bumi. Hanya akan bumi dan segala perkara-perkara yang ada pada bumi. Kemudian disambung pula dengan kata summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian qasad ia kepada langit, maka menjadi ia akan mereka itu langit, 7 lapis langit. Kemudian kemudian daripada Allah Ta'ala menjadi akan bumi dan segala perkara yang ada di atas muka bumi. Kemudian kemudian daripada Allah Ta'ala menjadikan akan bumi dan segala benda yang ada pada muka bumi. Maka dengan sebab dalam ayat dia kata summa, summa artinya kemudian, maka daripada di sinilah setengah ulama berpendapat bahwasanya langit itu dijadi selepas pada bumi. Jadi bumi dengan langit dan bumi itu Allah Ta'ala menjadikan bumi lebih dulu daripada Allah Ta'ala menjadikan langit. Jadi selepas pada Allah Ta'ala menjadikan bumi, maka Allah Ta'ala menuju menjadikan pula langit. Dengan sebab berpegang dengan zahir daripada ayat ini. Ini setengah daripada pendapatan ulama. Tetapi ada juga faham daripada ayat lain bahwasanya langit itu bumi itu dijadikan selepas pada dijadikan langit. Itu zahir daripada ayat lain pula. Tetapi dia ada tanggunganlah setengah dia katanya jadikan bumi dahulu daripada langit. Setengah katanya jadikan langit dahulu daripada bumi. Maka di sini dia katanya kemudian kemudian selepas pada Allah Ta'ala menjadikan akan bumi, qasad ia menuju ia ya Allah Ta'ala. Ini qasad, terjemah daripada istawa. Terjemah daripada istawa. Istawa di sini makna menuju, makna mensengaja, bukan mana bukan mana atas pada langit, bukan. Kemudian qasad ia menuju di sini bukan mana pergi. Qasad
Yang ni menuju, jadi macam kita katanya apabila kita selesai daripada makan nasi. Apabila kita sudah makan nasi, tanya pulanya nak makan apa pula selepas pada nasi. Ni nak tuju kepada apa benda pula, apa makanan pula. Jadi itu maknanya qasad. Jadi selepas pada Allah Ta'ala menjadikan bumi, apa pula yang Allah Ta'ala hendak buat selepas pada dah buat akan bumi. Maksudnya begitu. Bukan kata sudah menjadikan bumi, Allah Ta'ala menuju ke jihad atas untuk nak buatkan langit. Bukan begitu. Itu mustahil sebab mana berpindah, menyabitkan mana berpindah daripada bawah ke atas, di atas Allah Ta'ala. Itu mustahil. Itu makna qasad, sengaja atau menuju. Dengan maknanya macam tadilah, apabila kita sudah makan nasi, kita nak makan apa pula? Nak makan apa pula? Setengah katanya makanlah buah-buah pula. Setengah katanya makanlah kuih-kuih pula. Itu maknanya menuju. Nak tuju ke apa pula? Sekarang kita sudah selesai daripada makan nasi. Selepas pada selesai daripada makan nasi, nak makan apa pula? Itu nak itulah dikatakan qasad. Qasad di sini maknanya kena kepada ta'alluq iradat Allah Ta'ala yang tanjizi hadis. Kandak di sini, qasad di sini kena kepada, kalau kita belajar di dalam ilmu usuluddin, qasad di sini, istawa di sini kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat iradat. Sebab tu dah kalau kita manusia ni naklah, selepas pada makan nasi nak makan apa pula? Nak makan buah-buah pula ke masalan, atau nak makan bubur ke masalan, begitulah. Jadi selepas pada Allah Ta'ala menjadikan bumi, apa yang kehendak Allah Ta'ala membuatkan pula selepas pada menjadikan bumi? Maka jawabnya nak menjadikan langit pula. Itu mana qasad, itu mana menuju. Tetapi nak kata tuju oleh hati tak boleh lah. Kalau kita manusia boleh nak kata tuju oleh hati kita selepas pada makan nasi, tuju hati kita kepada buah-buahan pula. Selepas pada kita makan nasi, menuju oleh hati kita dengan nak makan buah-buahan pula. Untuk jadi rasaan manis di mulut. Begitu. Jadi maknanya selepas pada Allah Ta'ala menjadikan bumi, apa yang Allah Ta'ala hendak buat pula selepas pada tu? Maka jawabnya Allah Ta'ala menuju qasad ia kepada langit ni, kepada membuatkan langit. Nak buat langit pula. Jadi selepas pada menjadikan bumi, Allah Ta'ala nak buat langit pula. Jadi maknanya jadi artinya selepas pada buat bumi, Allah Ta'ala buat pula akan langit. Kemudian qasad ia, menuju ia, ya Allah Ta'ala kepada langit. Bukan menuju qasad tu mana pergi, asal sudah bumi, naik, melayan naik ke atas, untuk nak buat bumi pula, buat langit pula, sebab langit tu di sebelah atas pada bumi. Bukan maksudnya begitu. Qasad ia kepada langit, maka menjadi ia, maka membuat ia, ya Allah akan mereka itu langit. Ini akan demikian itu langit. Asalnya selepas pada apa dia? Selepas pada contoh tadilah, kita selepas pada kita makan nasi, teringat hati kita nak makan buah pula. Apabila teringat hati kita nak makan buah-buahan, maka mulailah kita makan. Adakah kita berpindah tempat? Itu bukan maksud. Bukan berpindah selepas pada apa dia? Selepas pada makan, tuju hati kita pula kepada buah-buah. Maka apabila hati kita sakut tuju pada buah, maka ambil buah itu makan. Maka menjadi ia, ya Allah Ta'ala akan mereka itu langit.
Dia saja dia terjemah gitu. Akan mereka itu langit. Tapi nak bagi betulnya akan demikian itu langit yang dia kandak nak menjadi tadi. Selepas pada kandak memanglah nak menjadi terdulu oleh kandak. Nak buat apa-apa perkara pun didului oleh ta'aluk iradat. Sebab membuat menjadi ini ialah ta'aluk kudrat. Menjadi, kita dah maklum mengada dan meniada ialah ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Jadi mana setengah daripada ta'aluk tanjizi hadis bagi kudratnya ialah menjadi akan langit. Memang ta'aluk kudrat tak dapat tidak terdulu oleh ta'aluk iradat. Sebab tu katanya sengaja menuju oleh Allah Ta'ala untuk nak buat langit pula. Maka apabila begitu, maka Allah Ta'ala pun mulai menjadi akan langit. Menjadi ya Allah Ta'ala akan mereka itu langit, ini akan demikian itu langit. Allah Ta'ala jadikan langit itu 7 lapis langit, 7 lapisan langit. Sebab tu dengan sebab langit itu 7 lapisan dia, 7 lapisan langit itu ada, dia tidak rapat, tak semacam 7 lapisan bumi. Bumi pun ada 7 lapisan bumi juga, tetapi setiap satu tingkat satu lapisan itu rapat antara satu dengan satu lagi. Maka dengan sebab tu dia katanya menjadi akan bumi. Tidak kata menjadikan beberapa bumi, beberapa lapisan bumi, tidak. Dengan sebab walaupun berlapis-lapisan tetapi satu lapisan tu rapat dengan setengah kepada setengah. Tetapi bumi, tetapi langit mempunyai 7 lapisan juga. Tetapi setiap satu lapisan tu ada senggang jauh di antara tingkat satu dengan lapisan satu dengan lapisan dua. Ada senggang yang jauh. Lalu tu dikatakan samawat dengan bentuk jamak. 7 lapisan, 7 lapisan langit. Jadi beberapa langit, beberapa lapisan langit. Begitulah. Maka di sini Zuhair katanya langit itu dijadi selepas pada bumi. Tapi setengah dia katanya bumi itu dijadi selepas pada langit. Maka macam mana pula ayat ini? Maka dijawab oleh kaum yang mengatakan langit dijadi dahulu daripada bumi. Maknanya langit itu mulai dibuat akan langit. Apabila Allah Ta'ala buatkan langit itu, maka belum sempurna lagi. Belum sempurna akan menjadikan langit, Allah Ta'ala buatkan bumi pula. Apabila Allah Ta'ala buatkan bumi, sempurna perbuatan bumi, maka Allah Ta'ala buatkan, menyudahkan akan apa yang belum sempurna pada langit. Itu tanggung yang begitu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ialah dengan tiap-tiap satu amat mengetahui. Dan ialah Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu, dengan apa-apa perkara, dengan mana-mana sesuatu, mengetahui, tahu ia, tafsil dan ijmal. Tahu dengan secara tafsil, tahu dengan secara ijmal. Maka fikir oleh kamu. Jadi tujuan daripada ayat ini ialah untuk nak jadi dalil, untuk nak jadi i'tibar kepada orang kafir, kenapa tak beriman dengan Allah Ta'ala, kenapa tak beriman dengan bangkitan hari kiamat. Padahalnya Allah Ta'ala kuasa untuk nak kuasa menjadikan langit, kuasa menjadikan bumi, dan Allah Ta'ala kuasa mengadakan kamu dan menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Kenapa Allah Ta'ala tak kuasa untuk nak membangkitkan kamu daripada akhirat nanti? Maka fikir oleh kamu bahawa Tuhan yang kuasa menjadikan bumi dan langit. Langit dia kuasa menjadikan. Bumi dia kuasa pada menjadikan bumi. Kenapa dia tak kuasa nak bangkitkan kamu, hidup balik kamu? Tengok. Maka fikir oleh kamu bahawa Tuhan yang kuasa menjadikan bumi dan langit terlebih besar daripada kamu itu.
Jadi kejadian bumi, kejadian langit itu lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat daripada kejadian kamu lagi. Kuasa atas menghidupkan kamu. Kuasa ia di atas menghidupkan kamu. Jadi maknanya menghidupkan kamu bukan benda yang besar sangat. Sebesar-besar langit, sebesar-besar bumi pun Allah Ta'ala kuasa untuk nak menimbulkan, untuk nak mengadakan. Sekadar nak menghidup balikkan kamu, itu benda yang ringan saja. Sebab itulah tadi di awal katanya kaifa takfuruna billah. Betapa kamu kufur dengan Allah Taala. Padahal kamu dah tahu katanya langit dan bumi itu dijadi oleh Allah. Sebab orang kafir, orang musyrikin atau orang jahiliyah pada masa dulu dia tahu kata langit itu dijadi oleh Allah, bumi itu dijadi oleh Allah. Sebab dalam ayat lain dia katanya la yaqulunnallah. Sekiranya kalau kamu tanya, wahai Muhammad, akan mereka itu siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Tentu sama sekali mereka itu akan jawab, la yaqulunnallah. Tentu mereka itu akan jawab, kata Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi maknanya mereka dah yakin, dah tahu katanya bumi dan langit itu dijadi oleh Allah, kuasai Allah. Maka kenapa mereka itu tak beriman dengan dibangkit pada hari kiamat? Pada hidup, sekadar nak menghidupkan orang yang mati itu benda yang senang daripada menjadikan langit dan bumi lagi. Sebab tu dia katanya, maka fikirlah, ambil i'tibar ulah. Habis cerita, kita masuk pada cerita lain pula. Kisah kejadian Adam. Kisah mana cerita lah. Cerita tentang kejadian Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berkata oleh Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahawa aku jadi hendak jadi pada dalam bumi ini, pada muka bumi ini, pada dalam bumi ini, pada muka bumi ini gantianku, itu khalifah. Apa maksud gantian? Gantian tu pada meluluskan segala hukumku, iaitu gantian tu Adam. Jadi Allah Ta'ala cerita beritahu kepada malaikat. Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat bahwasanya Allah Ta'ala kerana nak menjadikan akan Nabi Adam sebagai khalifah pada muka bumi. Kita ambil sepitah lalu dulu. Kita ambil cerita dia sepitah lalu dulu. Jadi Allah Ta'ala katanya, beritahu kepada malaikat bahwasanya dia ni hendak menjadikan akan Nabi Adam, akan jenis manusia yang ialah Nabi Adam dan segala keturunannya sebagai khalifah pada muka bumi. Maka apabila Allah Ta'ala beritahu gitu kepada malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Kata mereka itu malaikat, adakah engkau, yakni ini tanya bukan i'tirad, bukan tak setuju dengan kehendak Allah, bukan i'tirad di atas perbuatan Allah, ni tanya nak tahu apa tujuan nak jadikan manusia pada muka bumi. Kata mereka itu malaikat, adakah engkau hendak jadi padanya, pada bumi, mereka yang buat fasid di dalamnya, ini pada muka bumi, dan menumpahkan darah dengan berbunuh-bunuh seperti yang diperbuat oleh Banul Jan di dalamnya, dalam muka bumi pada masa dulu. Pada masa dulu daripada Adam.
maka menyuruh Allah akan malaikat menghalaukan mereka itu pergi di pulau-pulau, pulau lah, di pulau-pulau dan bukit-bukit. Jadi ambil di sini dulu, dia pada bumi ini memanglah dijadikan sebelum pada Nabi Adam itu dah lama. Bumi itu dijadikan sebelum pada menjadi oleh Allah Ta'ala akan Nabi Adam, belum pada itu dah lama. Maka bumi sebelum pada Allah Ta'ala menjadi akan Nabi Adam, bumi itu jadi tempat duduk bagi segala jin-jin. Bumi itu maknanya pada muka bumi ini dipenuh oleh muka bumi. Jadi tempat duduk, tempat mendiami bagi segala jin-jin. Tetapi jin yang ada pada muka bumi itu mereka banyak buat maksiat kepada Allah, buat merosakkan kepada muka bumi, banyak membuat rusak, banyak membuat maksiat kepada Allah, berbagai-bagai maksiat, dan mereka ada melakukan membunuh antara satu sama lain. Maka dengan sebab begitulah, dengan sebab jin, keturunan jin yang diketuai oleh bapaknya ialah Jan. Jadi bandingnya kalau kita bapa kitanya ialah Adam, maka kita semua ni adalah manusia. Bapa bagi segala manusia ialah Adam. Bapa bagi segala bapa bagi segala jin dia kata Jan. Jadi Adam Abul Bashar, bapa bagi segala manusia. Maka Al-Jannu ialah bapa bagi segala jin-jin. Sebab tu dia katakan Banul Janni, mana anak cucu Jan. Kalau kita manusia, bapa bagi segala manusia Adam, bapa bagi segala jin tu Al-Jannu. Sebab tu Banu mana anak cucu lah. Anak cucu bagi Jan. Pengen Banu Israel, anak cucu bagi Israel. Israel tu ialah Nabi Yaqub. Jadi asalnya pada muka bumi ini tempat duduk bagi segala jin-jin. Tetapi dengan sebab dengan sebab mereka itu jin itu, apabila ketika mereka yang duduk pada muka bumi itu mereka banyak membuat fasid, membuat rosakan pada muka bumi, pada buat maksiat pada muka bumi, dan mereka saling bunuh antara satu sama lain, menumpahkan darah, membunuh antara satu sama lain. Lalu tu apabila jin tu banyak buat rusak, banyak buat mengarut, banyak buat jahat pada muka bumi, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat turun ke bumi menghalaukan jin, akan jin-jin yang ada pada muka bumi itu duduk kat pulau-pulau, duduk kat bukit-bukit. Itu ceritanya sebelum pada Allah Ta'ala menjadikan khalifah, belum pada Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada malaikat turun ke bumi menghalaukan golongan jin yang ada merata pada muka bumi, halaukan sehingga mereka itu lari duduk pada pulau-pulau. Jadi tak pada muka bumi yang biasa-biasa tempat yang kita duduk sekarang tu, jin tak boleh duduk. Jin mesti kena lari duduk kat pulau-pulau yang tidak ada manusia, yang kalau lepas belahnya. Dan jin tak boleh duduk pada kawasan biasa, mesti kena duduk kat bukit-bukit, kat hutan-hutan rimba. Itu ceritanya belum pada dijadikan oleh Allah akan Nabi Adam. Maka apabila hampir-hampir sampai masa Allah Ta'ala hendak menjadikan Nabi Adam, maka Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat lebih dulu bahawasanya dia ni akan akan khalifah pada muka bumi. Allah Ta'ala akan menjadikan khalifah pada muka bumi. Khalifah tu mengikut yang dia kata meluluskan segala hukumku, iaitu Adam.
Jadi khalifah ni maknanya orang yang menggantikan Allah Ta'ala pada meluluskan segala hukum. Jadi nak sampaikan suatu hukum kepada manusia, kepada siapa, Allah Ta'ala melalui khalifah ni lah. Dengan sebabnya, kenapa yang kena melalui khalifah? Kenapa tak direct? Seperti dibangkitkan Rasul. Kenapa Allah Ta'ala perlu kenapa Allah Ta'ala membangkitkan Rasul? Supaya Rasul itu sebagai khalifah yang menyampaikan segala hukum Allah Ta'ala, yang mengurus segala urusan bumi, ganti daripada Allah Ta'ala. Dengan sebabnya, biasa manusia ini dengan sebab kekurangan manusia, maka tak padan, tak layak untuk nak terima dengan secara langsung daripada Allah Ta'ala. Segala hukum, segala pelaturan, segala pekerjaan, segala peratahan tak patut, tak layak nak terima direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebabnya kejadian manusia ni dhaif. Tengoklah ceritanya Nabi Musa tu apabila nak menajat dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mutajallikan, muzahirkan nur, Allah Ta'ala menjadikan nur, maka menyebabkan Nabi Musa itu terpingsan. Jadi itu menunjuk katanya manusia biasa, manusia tak padan nak terima, tak layak dengan sebab kedhaifan mereka, tak layak nak terima direct daripada Allah Ta'ala. Allah nak terima daripada Allah Ta'ala dengan secara langsung, itu tak boleh. Lalu itu digantikan dengan khalifah untuk nak menguruskan, untuk nak meluluskan segala hukum-hukum pada muka bumi. Jadi apabila Allah Ta'ala hampir-hampir Allah Ta'ala dekat-dekat Allah Ta'ala nak menjadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala beritahu lebih dulu kepada malaikat-malaikat. Katanya dia ni hendak menjadikan akan suatu khalifah pada muka bumi. Apabila malaikat dengar katanya Allah Ta'ala, tahu katanya Allah Ta'ala nak menjadikan khalifah pada muka bumi, maka malaikat teringat apa yang dibuat oleh jin-jin pada muka bumi. Apa yang dibuat oleh jin pada muka bumi. Apa dia? Ialah melakukan maksiat pada muka bumi, bunuh-membunuh, menumpahkan darah pada muka bumi. Maka dengan sebab itu malaikat pun tanya, macam mana nak buat akan khalifah pada muka bumi lain pada kami? Padahalnya mereka itu ada membuatkan maksiat, ada menumpahkan darah. Sebab dia malaikat ni bukan dia tahu kata manusia akan menumpah darah satu sama lain, membunuh akan satu sama lain, bukan dia tahu. Bukan dia tengok sebab manusia belum ada lagi. Tetapi tengok contoh yang dilakukan, apa yang dibuat oleh jin yang ada pada muka bumi. Tengok jin yang duduk pada muka bumi, cara mana mereka itu duduk? Ialah banyak buat maksiat kepada Allah, banyak membunuhkan antara satu sama lain. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala menjadikan khalifah yang lain pula pada muka bumi, akan jadi begitulah juga. Sama dengan yang berlaku pada jin. Jadi pada maknanya, di si malaikat, mereka yang fikir pada fikiran mereka, dia katanya golongan malaikatlah lebih layak untuk nak jadi khalifah pada muka bumi. Dengan sebab apa? Dengan sebab golongan malaikat tak maksiat, tak buat maksiat sama sekali kepada Allah Ta'ala, sentiasa taat kepada Allah. Maka kalau kita kira pun layaklah untuk golongan malaikat jadi khalifah pada muka bumi. Jangan ambil jin untuk jadi khalifah. Tengok contoh tengok apa yang laku yang dibuat oleh jin. Banyak maksiat, banyak bunuh-membunuh. Kalau nak jadi khalifah yang lain pula, maka akan jadi begitu juga. Maka malaikat yang dalam fikiran mereka bahasanya mereka lah lebih aula untuk nak jadi khalifah pada muka bumi. Lalu tu dia tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah patut engkau menjadi, adakah engkau hendak menjadikan pada muka bumi mereka yang menumpahkan darah, yang membunuh, yang membuat fasid pada muka bumi? Wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami mengucap tasbih dan memuji engkau, dan kami mengucap takdis bagi engkau, maka kamilah mustahak jadi khalifah tiada Adam. Itu pada fikiran malaikat-malaikat. Tapi rupanya tanya bukan rupa i'tirad, tak setuju dengan keputusan Allah.
Begitulah. Jadi daripada ayat ini beberapa perkara yang kita boleh ambilnya. Satunya yang daripada di sini kita boleh tahu, boleh ambil faham, boleh ambil contohnya ialah Allah Taala apabila Allah nak menjadikan khalifah pada muka bumi, Allah Taala beritahu kepada malaikat. Tapi kalau kita fikirnya, tak perlu beritahu kepada malaikat. Sebab bukan nak minta tolong dia pun. Bukan nak upah, nak gaji malaikat pun buat. Allah Ta'ala nak buat, buatlah. Kalau tak beritahu pada malaikat pun apa nak jadinya. Sama dengan beritahu, tak beritahu tu sama. Tetapi Allah Ta'ala beritahu juga kepada malaikat, kata dia ni akan menjadikan khalifah pada muka bumi. Ayat inilah menunjuk katanya Allah Ta'ala nak ajarkan kita bermusyawarat yang tinggi kepada orang yang atas terhadap orang yang di bawah perintahannya. Kita walaupun kita lah pengarah, tetapi apabila nak buat keputusan dengan apa-apa keputusan, musyawaratlah, tanyalah orang-orang yang di bawah kita. Tengok Allah Ta'ala itu nak buatkan bumi, nak buatkan khalifah pada muka bumi, dia beritahu juga kepada malaikat dia. Padahal malaikat pun hamba macam kita juga. Makhluk Allah Ta'ala macam kita juga. Tapi dalam keadaan begitu Allah Ta'ala beritahu juga. Ini nak menunjuk katanya orang atas, orang pengarah kemasalan, pemerintah kemasalan, mesti nak buat apa-apa perkara, mesti kena tanya, kena dapatkan orang yang rakyatnya atau orang yang di bawah retahan dia juga. Daripada ayat ini. Dan juga daripada ayat ini menunjuk bahawasanya Allah Ta'ala membesarkan Nabi Adam, memuliakan Nabi Adam. Sehingga katanya nak jadikan Nabi Adam ini Allah Ta'ala beritahu awal-awal lagi kepada malaikat. Dia biasanya kita ni kalau nak buatkan projek besar-besar, dah cakap dah, dah bising dah benda itu. Biasanya kalau orang kitanya kali pertama dia nak beli kereta tu, belum nak beli setahun dia dah cakap dah, dia dah beritahu dah, korang kata nak beli kereta baru, nak beli kereta baru. Itu nak kata benda itu benda besar, dia dah cakap dah. Kalau benda nipis, benda biasa, dia tak nak cakap sangat. Begitu, ini menunjuk katanya beritahu dia awal-awal pada malaikat, menunjuk katanya ini kebesaran, kehebatan Nabi Adam. Dan satu juga di sini kita boleh faham daripada ayat ini bahwasanya sekiranya pada suatu kerjaan yang kita hendak buat, pada suatu kerjaan yang kita hendak buat, tetapi kerjaan itu, projek itu, kalau kira tu sebelah balik baik tu lebih banyak daripada sebelah balik kejahatan, kerosakan, maka buatlah. Sebab di sini contohnya, tengoknya manusia bukan baik ke semuanya. Apabila Allah Ta'ala menjadikan manusia pada muka bumi, ada juga yang buat maksiat kepada Allah, yang membuat fasid pada muka bumi. Tetapi ramai lagi yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menjadikan khalifah pada muka bumi, ini ada kebaikan, ada kejahatan. Dengan sebab manusia bukan malaikat, sebab mereka ada dalam golongan manusia, ada yang buat maksiat, ada yang taat kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi sebelah balik kemaslahatan lebih banyak daripada kerosakan. Maka buatlah. Walaupun nak lari tak lepas daripada manusia ada buat maksiat pada muka bumi. Kalau tilik jangan ada, kalau kira jangan ada, supaya tak ada menumpah darah pada muka bumi, supaya tak ada maksiat, ada dilakukan maksiat pada muka bumi, sebagaimana di atas langit tidak ada laku maksiat oleh malaikat, maka jangan membuatkanlah, jangan menjadikanlah akan manusia ini. Sebab kalau jadi manusia akan berlaku menumpah darah pada muka bumi. Tetapi tak banyak sangat. Yang banyaknya taat kepada Allah Ta'ala, tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi suatu projek ini ada sebelah balik baik, ada sebelah balik kurang baik. Tapi sebelah balik baik, sebelah balik maslahat itu lebih tinggi daripada yang kejahatan. Maka buatlah.
Sebab kalau kita nak buat takut kepada kejahatan yang sedikit itu satu perkara yang rugi. Jadi nak buat masjid, apabila nak buat masjid, kepentingan masjid memanglah besar. Boleh semayang Jumaat, boleh buat Jumaat, boleh semayang raya, macam-macam lah. Boleh jadi tempat kuliah-kuliah, boleh buat macam-macam. Tetapi nak buat masjid, takut tak ada orang jaga. Takut tak ada orang jaga, takut orang masuk curi benda-benda dalam masjid, lalu tu tak buat masjid. Rugi besarnya begitu. Jadi maknanya kemaslahatan untuk nak buat masjid tu lebih besar. Yang ditakuti pun ada juga. Buat masjid nanti tak ada siapa jaga pula. Nanti siapa nak jaga? Nanti kalau nak buka sepanjang masa, nanti ada orang curi pula pada benda-benda dalam masjid. Kalau begitu tak payah buat. Tak payah buat masjid. Tak payah buat masjid, rugi pula. Jadi maknanya kalau ada ada yang tak baik sikit-sikit, buatlah. Itu nak ajar kepada kita. Maka kita ulang balik pada awal ayat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dan ketika berkata oleh Tuhan engkau, ya Muhammad, bagi segala malaikat. Yang Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Muhammad adalah suatu masa dulu, pada masa dulu Allah Ta'ala ada cakap dengan malaikat. Ada beritahu kepada malaikat. Apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahawasa aku Allah Ta'ala hendak jadi di dalam bumi, ini pada muka bumi, ini gantianku. Yani apa dia? Gantianku maknanya yang menggantikan Allah Ta'ala pada melulus segala hukumnya, hukum Allah Ta'ala. Hukumku, hukum Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hendak menjadikan pada muka bumi satu khalifah, yang mana khalifah ini ambil tugasan dianya meluluhkan segala hukum-hukum Allah Ta'ala antara satu dan antara sama-sama manusia. Maka itulah hikmat Allah Ta'ala menjadikan khalifah pada muka bumi. Tetapi bukan Allah Ta'ala tak kuasa nak mengawalkan di atas muka bumi sehingga ada orang yang khijagati dia. Bukan maksudnya begitu. Dengan sebabnya, macam kata tadi, manusia kalau ada pada muka bumi ini, mereka tak boleh direct dengan Allah Ta'ala dengan sebab tak sampai tahap mereka untuk nak direct dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab kita ni dhaif, pendengaran kita dhaif, penglihatan kita dhaif, tak padan kita nak terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya mudah-mudahnya beginilah. Segala hukum-hukum syarak tak padan dengan kita nak ambil daripada Quran sendiri. Contohnya mudah-mudahnya begitulah. Kita dengan sebab ilmu kita dhaif sangat, sikit sangat ilmu kita. Tak padan kita nak ambil hukum daripada Quran hadis, tak padan. Itulah rupanya. Tak padan kita nak ambil hukum daripada Quran, mana nak tak pandai bahasa Arab, lughah Arab lagi, mana tak pandai nahwu sarah, tak pandai tafsir, macam-macam tak pandai, seruanya tak tahu. Macam mana kita nak ambil Quran, ambil hukum-hukum daripada Quran sendiri? Mesti kena menumpan, kena tumpu kepada apa yang dihurai oleh ulama-ulama. Tengok kita belajar tafsir, nak belajar kitab bahasa Arab pun tak kuasa. Mesti kena tumpu kepada kitab tafsir yang bahasa-bahasa Melayu. Itulah contohnya. Maka Allah Ta'ala dah beritahu kepada malaikat bahwasanya dia akan menjadikan khalifah pada muka bumi ini. Yang mana khalifah itu ialah Nabi Adam. Maka apabila dengar oleh malaikat akan ceritanya begitu, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'ah. Kata mereka itu malaikat, adakah Tuhanku, tanya adakah ni bukan adakah nak i'tirad, tak setuju, bukan tanya nak tahu.
Sebab dia terasa heran tengok apa yang berlaku pada jin itu dah berat dah. Nak jadi yang lain pula. Jin dah berat dah pada muka bumi, melakukan maksiat, melakukan pembunuhan pada muka bumi. Mereka dah dihalau pada bukit-bukit, pada pulau-pulau. Ni nak jadi golongan lain pula. Nak jadi sama dengan apa yang dibuat oleh jin pula. Jadi terasa heran, terasa peliknya. Lalu tu mereka itu tanya. Kata mereka itu, adakah Tuhanku hendak jadi padanya, pada muka bumi, mereka yang berbuat fasid pada dalamnya, ni pada muka bumi itu. Buat fasid maknanya membuatkan maksiat-maksiat. Dan menumpahkan darah dengan berbunuh-bunuh. Buat fasid dan menumpahkan darah seperti yang diperbuat Banul Jan oleh anak cucu Jan, ialah jin-jin. Di dalamnya dalam muka bumi pada masa dulu daripada Adam, seperti cerita tadi. Sebab malaikat dia tengok contoh, tengok yang dibuat oleh jin jadi begitu, maka bimbangnya kalau jadikan jenis manusia khalifah lain pula pada muka bumi, jadi begitu juga. Sebab dulu bumi ini dijagai oleh Banul Jan. Ketuanya ialah Jan. Jadi maknanya khalifah yang pertamanya ialah Al-Jannu, yang meretahkan segala jin-jin yang ada pada muka bumi. Jadi maknanya muka bumi ini dah diguna oleh jin. Dan dan bapa mereka, khalifah mereka ialah Al-Jannu, bapa mereka. Tetapi dengan sebab mereka ada buat maksiat, dihapuskan, dihalaukan mereka duduk kat pulau-pulau, duduk kat bukit-bukit. Jadi maknanya belum pada tu dah ada khalifah, dah ada penduduk lah pada muka bumi tu. Tetapi dengan sebab jadi mengarut, jadi jahat, dihalaukan, tak bagi duduk pada muka bumi, hanya boleh duduk kat bukit-bukit, kat pulau-pulau. Tengok ceritanya tadi, maka menyuruh Allah dengan sebab ada jin yang buat rusak pada muka bumi, membunuh antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala perintah, menyuruh oleh Allah akan malaikat, perintah Allah Ta'ala akan malaikat menghalaukan mereka itu Banul Jan pergi di pulau-pulau dan bukit-bukit. Maknanya mereka itu tak boleh duduk pada bumi biasa, mesti kena lari duduk kat pulau-pulau atau kat bukit-bukit. Sebab itulah di pulau tu, mana-mana pulau yang jauh-jauh daripada manusia, biasanya dipenuhi oleh jin. Dan kat bukit-bukit yang manusia jarang nak sampainya, dipenuh oleh jin. Sebab tu banyak ketakutan di sana. Banyak gangguan di sana. Habis itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di sini malaikat nak memberitahu kepada Tuhan, nak cerita sebab mereka aula untuk nak jadi khalifah. Jadi sebab dia tanyanya, patutkah nak buatkan khalifah yang lain pula pada muka bumi, nanti jadi rusak, jadi berlaku perbunuhan, jadi merosakkan muka bumi semacam mana dibuat oleh Banul Jan. Maka yang terlebih aulanya, yang terlebih layak untuk nak jadi khalifahnya ialah golongan kami lah, golongan malaikat lah. Maka dengan apa sebab, apa pasal boleh katanya golongan malaikat terlebih layak, terlebih aula, lebih sesuai untuk nak jadi khalifah? Ini wajah dianya. Maka dan kami mengucap tasbih dengan memuji engkau. Kami ini sentiasa mengucap tasbih kepada engkau dan memuji akan dikau, dan kami mengucap takdis bagi engkau. Maka kami malaikat ini mustahak, yang terlebih layak, terlebih sepatut jadi khalifah. Tiada Adam, bukan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tu kalau kira pada pandangan malaikat-malaikat tidak layak sangat untuk nak jadi khalifah. Jadi malaikatlah terlebih layak untuk nak jadi khalifah. Itu dalam pandangan
malaikat-malaikat sendiri. Maka apabila malaikat dah kata begitu, kami tabih aula, tabih mustahak untuk nak jadi khalifah. Maka Allah Ta'ala jawab, maka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Firman Allah Ta'ala bahwasa aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui daripada masalah istikhlaf Adam dan apa dia yang kitab kita tak ada tulisan, daripada maslahat istikhlaf Adam dan yang tulisan Rumi, tulisan Jawi macam mana? Zuriat Tuan Guru. Zuriat. Adam dan zuriatnya Ustaz. Adam dan zuriatnya, ya. Adam dan zuriatnya. Tulis sikit. Firman Allah Ta'ala bahawa aku itu dialah, aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui. Maka jawab Allah Ta'ala, aku tahu akan benda-benda apa perkara yang kamu tak tahu. Apa dia yang kamu tak tahu? Allah Ta'ala tahu, malaikat tak tahu. Apa dia? Daripada maslahat kebaikan istikhlaf Adam, yakni latih Nabi Adam jadi khalifah. Jadi Allah Ta'ala jawab kepada malaikat bahwasanya dia yang amat mengetahui, amat tahu tentang kemaslahatan latih Nabi Adam jadi khalifah pada muka bumi, yang mana kamu tak tahu maslahat itu. Jadi malaikat dengan sebab mereka tak tahu maslahat semacam mana Allah Ta'ala tahu, malaikat tanyalah begitu tadi. Tetapi Allah Ta'ala dah tahu sedia kala tentang kemaslahatan, kebaikan pada menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah, Nabi Adam dan segala anak cucunya, zuriatnya jadi khalifah pada muka bumi. Ada yang taat, ada yang asi, daripada anak cucu Nabi Adam ada yang buat taat, ada yang buat maksiat kepada Allah, baik dan jahat, ada yang baik, ada yang jahat. Maka ketika itu zahir keadilannya, dengan sebab ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang baik, ada yang jahat. Ketika itulah zahir nyatalah keadilan Allah Ta'ala pada mereka itu. Untuk nak muzahirkan keadilan Allah Ta'ala terhadap manusia. Sebab kalau Allah Ta'ala menyeksa pun adil dia. Kalau dia balasan baik, maka kurniaan dia. Maka menjadi Allah Ta'ala akan Adam daripada adimil ardi. Selepas tu, selepas pada Allah Ta'ala kata, cakap dengan malaikat, kata dia ni tahu kemaslahatan Nabi Adam, kemaslahatan untuk menjadikan khalifah Nabi Adam dan anak cucunya pada muka bumi. Sebab setengah daripada Bani Adam tu ada yang buat taat, ada yang buat maksiat, ada yang berjuruh, ada yang baik, ada yang soleh, ada yang jahat. Maka di situlah akan zahir, akan nyata keadilan Allah Ta'ala terhadap manusia. Sebabnya kalau kita katanya kalau dalam golongan manusia tidak ada yang buat maksiat, tak nyata juga keadilan Allah Ta'ala. Sebab kalau semua manusia itu semuanya buat taat ke semuanya, tiada ada siapa yang buat maksiat sebagaimana yang berlaku pada mereka, maka tak zahir juga keadilan Allah Ta'ala. Dan begitu juga kalau segala manusia ini buat maksiat ke semuanya, tak zahir juga, tak nyata juga
tak nampak juga keadilan Allah Ta'ala. Nak bagi nampak tu kena ada yang taat, yang maksiat. Kena ada yang jahat, kena ada yang baik. Baru nampak. Tengok yang maksiat begitu maksiat, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki, baru nampak. Kalau seteri buat maksiat ke semua, tak zahir juga. Kalau seteri buat taat ke semua, tak nyata juga. Kena ada warna-warni, barulah jelas. Habis di situ, maka masuklah cerita, maka di sini Musannaf akan cerita sikit pasal kejadian Nabi Adam. Maka menjadi Allah Ta'ala akan Nabi Adam. Maka menjadi Allah Ta'ala akan Adam daripada adimil ardi. Daripada adimil ardi, segala pihak bumi. Segala pihak bumi. Maksud dengan adim tu mana dia, tapi dia terjemuh dengan kata segala pihak bumi. Boleh jugalah kata begitu. Tetapi maksud dengan adimil ardi itu maknanya bumi lapisan atas. Bumi, tanah itulah. Tanah yang lapisan atas. Bukan korat ambil sebelah bawah tu, bukan. Bumi lapisan atas. Mana pihak atas. Bukan korat gali, ambil selut, ambil yang sebelah bawah tu, bukan dia. Ambil sebelah atas aja. Itu adimil ardi. Itulah katanya Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Dijadikan daripada tanah, dijadikan daripada bumi. Maknanya Allah Ta'ala perintah kepada seorang malaikat yang Allah Ta'ala perintah kepada seorang malaikat untuk ambilkan lapisan sebelah atas daripada bumi. Dia katanya menjadi Allah Ta'ala akan Adam daripada adimil ardi, yang segala pihak bumi, yakni pihak atas bagi bumi. Pihak atas bagi bumi. Dengan genggam ia daripadanya, segenggam daripada segala warna bumi. Dengan secara Allah Ta'ala perintah kepada, bukan Allah Ta'ala sendiri menggenggamkan, ambil dengan satu genggam daripada bumi, daripada tanah itu. Bahkan Allah Ta'ala dengan genggam ia, yakni dengan Allah Ta'ala menyuruh kepada akan malaikat Israel. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Israel supaya genggamkan dengan genggamannya daripada segala warna bumi. Jadi maknanya Allah Ta'ala perintah kepada kepada malaikat Israel menggenggamkan, mengambilkan dengan tapak tangan dia daripada segala warna-warna bumi. Jadi warna-warna bumi ada berapa warna, maka diambilkan kesemuanya. Katanya 60 warna, kata setengahnya 66 warna. Warna-warna bumi yang kesemuanya 66 warna. Jadi ambil satu genggam, satu warna, satu genggam, satu warna, satu genggam Israel. Dan dibancuh dengan segala bagai air. Macam kita nak buat roti ya. Macam kita nak buat roti, kita ambil tepung gandum, letak dalam bekas, kemudian dituangkan air, dibacuhkan dengan air. Macam nak bancuhkan simin, ambil simin masuk dalam bekas, masukkan air, kemudian
pusing-pusing sehingga boleh tuangkan. Jadi malaikat Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Israel genggamkan daripada bumi-bumi akan beberapa warna bumi yang 66 warna kesemuanya dan dibacuhkan dengan segala bagai air. Sebab bumi tanah memanglah nak bentukkan jadi suatu bentukan kena masukkan air. Macam tepung gandum dia jadi debunya begitu. Kita nak buat jadi bulat-bulat tak boleh, melainkan kena bancuh dengan air dulu. Tetapi air yang dibuat bancuhkan tanah tadi itu untuk nak bentukkan bentuk Nabi Adam beberapa segala bagai air yang bersalah-salahan warna. Macam-macam warna air yang dibancuhkan dengan tanah tadi. Dan bawa macam-macam warna dan bau. Macam-macam warna dan macam-macam bau yang ada pada air itu. Bancuh dengan tanah. Jadi macam kita nak buat roti lah. Pusing-pusing gitu supaya air jadi sedaging dengan tanah. Dan dibuat lembaga Adam. Dan dibuatkan akan lembaga Nabi Adam. Tubuh badan Nabi Adam. Jadi bentuk tanah. Tanah betul-betul. Macam budak-budak pada masa kanak-kanak masa dulu tu ambil tanah lembabnya, buat jadi bentuk lembu, bentuk ayam, bentuk burung. Kalau tanah tu kering, bacuh dengan air, pusing-pusing dulu. Apabila jadi liatnya, bentukkan tubuh badan manusia, buat rupa kepala, tangan, apa dia kesemuanya. Dan diperbuat lembaga Adam, tubuh Nabi Adam, dan diguling hadapan syurga 40 tahun, dan digulingkan letak di hadapan syurga 40 tahun. Belum pada nak tiup roh, selepas pada bangunkan, buatkan lembaga tubuh badan Nabi Adam, biarkan letakkan tanah yang dibuat tubuh badan Nabi Adam tu letak di hadapan syurga, masanya 40 tahun. Ta'ajub sekalian malaikat. Rasa pelik, terasa heran oleh segala malaikat tengok daripada kejadian itu. Tengok, seorang malaikat mari tengok, terasa pelik. Seorang malaikat tengok, terasa pelik. Sebab belum pada ni mereka tak pernah tengok bentukan manusia. Apabila ada benda yang baru datang tu, terasa pelik lah tengok. Kenapa begini. Macam kita tak pernah tengok binatang yang semacam kita tengok binatang yang tak pernah kita tengok. Tengok terasa pelik lah. Kaki dia banyak pula. Tengok suatu jenis benda tu kaki dia 20, masalah yang ulat apa dia, yang merah-merah, yang kaki banyak tu, kalau kita tengok pelik juga. Kaki dia banyak. Macam tu lah. Jadi kita tengok, sebab benda tak pernah tengok. Maka disitulah katanya badan kita manusia itu dijadi pada tanah, air, api, angin. Sebab tengok, tanah dibancuh dengan air dan dibiarkan digulingkan akan Nabi Adam itu di depan syurga 40 tahun. Maka di situ macam kita jemur panas lah. Sebab kita bacuhkan, kalau nak budak-budak dulunya, kanak-kanak dulu nak buat mainan dia ambil tanah yang kering, dia bancuh dengan air, sudah tu bentukkan jadi bentuk lembu ke apa dia, itu dia basah-basah lagi, maka kenakan panas. Kenakan panas, kenakan angin, sehingga jadi kering. Maka kena panas, kena angin, dikatakan api dan angin. Selepas pada tu ditiup padanya, pada Nabi Adam, pada lembaga Nabi Adam, roh. Maka ditiupkan roh. Belum pada tu tanah betul-betul lah. Tanah betul-betul lah tubuh badan Nabi Adam tu, maka ditiupkan roh melalui kepala. Maka jadi ia hayawan hassasan, binatang yang bergerak. Bukan binatang yang kita maklum sekarang. Maknanya benda yang bernyawa, yang ada perasaan, yang boleh bergerak dengan sendiri, itu dikatakan hayawan. Jadi kita manusia ni hayawan lah. Bukan maksud hayawan yang kita cakap sekarang tu, lembu hayawan, bukan begitu.
Jadi setiap-tiap benda yang bergerak dengan kehendak, yang ada perasaan, itu dikatakan apa dia? Hayawan kesemuanya. Yang berakal panggil manusia, yang tak berakal tu jadi lembu, jadi kambingnya. Jadi setiap-tiap benda yang bergerak dengan kehendak, yang ada perasaan lapar, perasaan kenyang, ada perasaan sakit, macam-macam perasaan, maka itu adalah dikatakan hayawanan hassasan, adalah dikatakan hayawan. Yang mana hayawan itu cuma binatang, tapi bukan maksudnya macam kita cakap sekarang lah. Maka hayawan ini kalau berakal, kita panggil manusia. Kalau tak ada akal, maka macam lembu, macam kambing itu. Maka yang bergerak kemudian daripada jamat, kemudian daripada yakni ketul. Jadi maknanya asalnya daripada tanah, betul-betul tanah lah. Sebab jadi pada tanah semacam seketul tanah gitulah. Tetapi apabila ditiupkan roh melalui kepala, apabila roh tu masuk ke kepala, maka fikiran dia berjalan. Apabila roh tu turun sampai sakatan mata, nampaklah mata dia. Apabila roh tu turun sampai ke hidung, dia dapat bau. Apabila roh tu turun sampai ke telinga, dia dapat dengarkan suara-suara. Apabila roh tu turun sampai ke mulut, dia dapat bercakap. Sehingga akhirnya sampai ke hujung kaki. Maka apabila roh tu sampai ke hujung kaki, maka jadi bentukan hayawan yang hassas, binatang yang bergerak. Asalnya tanah betul-betul. Macam bata-bata jokong, bata merah tu, macam tu lah. Macam tanah, macam bata, macam apalah. Benda-benda yang dibuat daripada bumi ni, daripada tanah macam tu lah. Tetapi apabila ditiupkan roh, maka jadi satu binatang yang bergerak. Maka dia kesemuanya panggil binatang yang bergerak. Hayawanan hassasan. Hayawanan hassasan untuk nak melawan ni apa dia? Jenis batu, jenis kayu, itu maksud hayawanan hassasan. Asalnya jenis batu, jenis kayu, jenis tanah betul-betul lah. Tak boleh bergerak, tak ada perasaan, tak ada terasa apa-apa. Tetapi apabila dimasukkan roh, jadi boleh bergerak dengan sendiri, jadi ada perasaan, boleh cakap, boleh apa. Lagi pulanya ditambahkan fikiran lagi. Itulah asal kejadian Nabi Adam. Dengan secara lebih kurangnya. Habis di situ. Kemudian kita akhir dengan kata wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum Baba. Terima kasih.